Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rita Alusius Malik dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 21 Februari 2024. Kerajaan negeri memandang serius usaha menaik taraf fasiliti dan infrastruktur Lembaga Pemasaran Ikan Sabah SAFMA yang dianggarkan memerlukan kos lebih 8 juta ringgit. Menurut Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, prasarana di Kompleks Perikanan SAFMA terutama jeti perlu dinaik taraf bagi menampung pendaratan ikan pada skala lebih besar. Penaiktarafan itu juga selaras usaha kerajaan yang sedang giat mempromosikan ekonomi biru yang menawarkan peluang ekonomi dalam sektor perikanan dan akuakultur. Ketika ini, jeti berkenaan menerima 80% atau lebih 70,000 tan pendaratan ikan setahun. Saya dapati SAFMA memang mempunyai peranan yang baik untuk penangkapan ikan, pemrosesan dan pemasaran. Namun fasiliti yang ada sudah 40 tahun dan sudah sudah tidak lagi sesuai dengan keperluan. Jadi perlu diganti, perlu diperbaharui, perlu modernkan. Datuk Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri bercakap dalam sidang media selepas lawatan kerja ke Kompleks Perikanan SAFMA di Kota Kinabalu. Anggota perkhidmatan awam di negeri ini khususnya yang berkhidmat di agensi-agensi Islam diminta melengkapkan diri dengan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi ICT. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif juga mahu semua pegawai berkenaan menguasai kemahiran komunikasi, pengurusan dan membuat keputusan. Menurut beliau, kemahiran seumpama membolehkan mereka berdaya saing dalam memberikan perkhidmatan berkualiti. Tambahnya, tahap kompetensi dalam penyampaian maklumat serta kecekapan melaksanakan tugas perlu diutamakan bagi mencapai matlamat dan aspirasi jabatan. Datuk Arifin berucap merasmikan majlis penyerahan surat kenaikan pangkat pegawai-pegawai Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah, JAHINS, di Kota Kinabalu. Sementara itu, Pengarah JAHINS Jumain Abdul Ghani berkata pihaknya menitik beratkan kebajikan kaki tangan dengan memberikan kenaikan pangkat kepada mereka yang layak. Ada di kalangan kita punya kaki tangan ini yang sudah lama disahkan dalam jawatan, kita lambat naikkan pangkat mereka sedangkan ada kelayakan. So itu ada bersangkut paut dengan kebajikan diorang lah untuk kita santuni dari masa ke semasa. Seramai 32 kaki tangan JAHINS dari pelbagai peringkat menerima surat kenaikan pangkat masing-masing dalam majlis tersebut. Kerajaan negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah JAHINS untuk membina sebuah surau di Kampung Lotong Kudat. Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Ruslan Muharram berkata, ia bagi memudahkan umat Islam beribadah selain menjalankan aktiviti lain termasuk dakwah. Kita telah mendapat 1 ekar tanah yang diwakafkan oleh penduduk kampung ini untuk mendirikan surau, dan insyaAllah saya minta kepada penolong pegawai daerah ataupun pegawai daerah Kudat ataupun Metunggung dengan kerjasama PT JAHINS akan menyegerakan kertas cadangan akan diangkat kepada pengarah JAHINS Negeri Sabah. Datuk Ruslan berkata demikian kepada RTM selepas menyampaikan sumbangan bakul makanan kepada 44 keluarga asnaf dan mualaf di Sekolah Kebangsaan Kampung Lotong Kudat. Bakul makanan sumbangan Pusat Zakat Negeri Sabah itu antara lain bertujuan meringankan beban golongan berkenaan membuat persiapan menyambut Ramadan. Angkatan Pertahanan Awam APM sedang giat melengkapkan pasukan tindak balas awal dalam komuniti. Timbalan Ketua Pesuruhjaya Operasi APM Malaysia Abdul Wahab Rahim berkata, pasukan tersebut yang dianggotai komuniti setempat akan dilatih untuk memberi perkhidmatan di kawasan masing-masing.
Kita latih masyarakat, mereka pun diformulirkan menjadi pasukan dan mereka akan memberi perkhidmatan di kawasan mereka masing-masing. Itu penekanan kita sekarang ni. Maknanya daripada konsep di mana kita menghantar bantuan secepat yang mungkin kepada kita mengadakan perkhidmatan itu di kawasan tersebut. Keutamaan kepada kawasan-kawasan hotspot lah. Kawasan-kawasan yang kita identifikan dalam kita punya rekod lampau, kita punya bencana kecemasan tu, itu menjadi satu keutamaan. Abdul Wahab bercakap kepada media selepas merasmikan pembukaan latihan APM Sabah 2024 dan Town Hall Siri 1 2024 di Pusat Kawalan Operasi Daerah Tawau. Terdahulu beliau menyempurnakan majlis apresiasi penganugerahan pingat dan riben perkhidmatan kecemerlangan APM Sabah. Berucap dalam majlis ini, Abdul Wahab menasihati pegawai dan anggota APM agar meneruskan komitmen dan bertanggungjawab dalam perkhidmatan. Kami sebagai pegawai bersekutu di daerah Tawau ini amat menyokong penuh usaha-usaha ataupun perancangan pihak APM khususnya di Tawau, di negeri Sabah lah. Setakat ini pun setiap daerah kita ada pegawai bersekutu dan pegawai kehormat. So dengan kolaborasi antara pegawai tetap daripada APM, saya yakin dan percaya Jabatan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia akan lebih kuat. Banyak pengalaman kita dapat dari segi perubatan, dari segi penyelamat, macam-macam lah APM. Boleh buat biarpun umur saya berapa tahun. Saya masih berminat sama APM. Waktu tandua pun kami bisa juga. Abdullah, tidak dapat tidur, menyiapkan makanan, angkat barang, bagi-bagi sama anggota bangsa yang terlibat itu. Ya. Tapi perasaan gembira ya, dapat tebus. Iya, dapat menyumbangkan kepada bangsa dan negara. Seramai 100 pegawai dan anggota APM Sabah menerima pingat dan riben perkhidmatan cemerlang APM Malaysia dalam majlis tersebut. Persatuan Undang-Undang Sabah SLS sedia bekerjasama dengan RTM Sabah dalam menyalurkan maklumat tepat mengenai kes-kes mahkamah. Pengurus Kelab Bola Sepak Peguam Sabah Nizam Saleh berkata, ia penting bagi memastikan kesahihan laporan berita yang disiarkan kepada umum. Saya rasa yang paling bagus dalam berita, terutamanya kalau melaporkan kes-kes di mahkamah, kita perlu dapat yang sahih, dapat penjelasan dan faktanya betul, diperiksa, disahkan. Sebab kita tidak mahu orang awam untuk mendapat maklumat yang salah. Dan saya percaya RTM amat penting dan meningkatkan prinsip tersebut. Nizam bercakap kepada RTM selepas perlawanan persahabatan bola sepak antara RTM Sabah dan SLS di Kota Kinabalu. Perlawanan persahabatan itu antara lain bertujuan mengeratkan hubungan silaturahim antara kaki tangan SLS dan RTM Sabah sekaligus membudayakan penjagaan kesihatan. Dalam perlawanan tersebut, RTM Sabah menang bergaya selepas mengalahkan pasukan SLS 6-1. Lebih 4,000 pengunjung termasuk pelancong dijangka memeriahkan Festival Kebudayaan Rumpun Bajau Sama Sabah 2024 yang berlangsung pada 25 hingga 28 Februari ini di Tuaran. Menurut penyelaras jawatan kuasa festival berkenaan, Muhammad Kamaluddin Datuk Muhammad Daud, pelbagai aktiviti kebudayaan diadakan, antaranya Ratu Serimpak, Soromos dan Betitik selain bengkel tarian dan muzik melibatkan pelajar dari beberapa buah sekolah. Sebelum ini, kalau kita tengok dari segi kedatangan para pelancong luar juga, dengan harapan tahun ini kita mengharapkan lagi ramai untuk mengunjungi pusat kebudayaan Rumpun Bajau Sama, dengan harapan benda ini akan menjadi lebih meriah. Beliau bercakap kepada RTM selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bak Ini di Studio TV RTM Kota Kinabalu. Persatuan Bangsa Sama Sabah mempunyai 18 cawangan di seluruh negeri. Baik, Berita Pagi Sabah berakhir di sini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak, dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka.